forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar sidang media terbaru Datuk Saifuddin tentang pendedahan isu kecurangan REE yang berkait dengan Sanusi MB Kedah. Okey, mari kita dengar sidang media tersebut dan di akhirnya TikTok komen macam biasa. Ini saya nak highlightkan dulu dua perkara yang saya rasa ketara untuk saya ulas. Yang pertama ialah pendedahan saya mengenai surat yang dihantar oleh Menteri Besar Sanusi kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai permohonan PAS lawatan ikhtisas kepada dua penama, iaitu Sulaifat dan Puang Tigi. Sampai hari ini Menteri Besar Sanusi langsung tidak menyentuh, langsung tidak komen, bahkan mengelak daripada mengulas mengenai fakta ini. Fakta ini penting sebab dari mula lagi saya establish satu daripada dua penama ini adalah yang ikut ditangkap oleh pihak penguatkuasa negara kita. Tangkapan berlaku di hutan simpan Bukit Enggam. Itu adalah fakta. Ya, dan sampai hari ini Menteri Besar Sanusi langsung tidak mengulas berkenaan dengan perkara itu. Sebaliknya, beliau cepat untuk mengulas apabila saya sebut bahawa peranan prospek Suria Kedah Sdn Bhd. Dalam sidang media digital, rakan-rakan media, saya jelaskan prospek Suria ni ada dua. Satu, prospek Suria Sdn Bhd. Pengurusinya ialah Sulaifat. Di situ juga ada nama Dr. Fatul dan sebagainya. Ini satu prospek Suria lain. Yang saya maksudkan adalah prospek Suria Kedah Sdn Bhd. Di sini ada kepentingan MBI. MBI sendiri memegang 15,000 share. Kemudian Haji Sobri, CEO MBI juga ada kepentingan di dalam prospek Suria Kedah ni. Saya akan tunjukkan. Tempoh hari di Jitra, apabila wartawan bertanya saya bila prospek Suria Kedah ditubuhkan, ya, saya sebut prospek Suria Kedah ditubuhkan pada tahun 2019. Sanusi dan penyokongnya gegak gempita menyambut, mengatakan bahawa saksikan 2019 Sanusi belum lagi menjadi Menteri Besar. Sedangkan hal yang dibongkar oleh Saudara Saifuddin mengenai kewujudan syarikat prospek Suria Kedah adalah pada tahun 2019. Saya tak nafikan. Yang saya tekankan adalah pada bulan Mei 2020 Sanusi menjadi Menteri Besar. Tak lama selepas itu Haji Sobri diletakkan sebagai director dalam prospek Suria Kedah. MBI menambah sharenya daripada 10,000 share kepada 15,000. Jadi di situlah prospek Suria Kedah kemudian yang aktif berperanan. Itu faktnya. Jadi saya beritahu dengan Sanusi dan penyokong, jangan rayakan dulu, ya. Penubuhan sebuah syarikat 2019 itu tak ada beza pendapat. Tapi itu tidak bermakna bahawa Sanusi dan MBI tidak terlibat setelah memeterai perjanjian antara MBI dengan prospek Suria. Kepentingan MBI masuk ke dalam prospek Suria Kedah bermula selepas Sanusi menjadi Menteri Besar. Okey. Jadi di situ dulu saya matikan dulu perayaan itu. Okey. Dan saya nak sebut pula hari ini, pendedahan ini adalah pendedahan tentang peristiwa kecurian nadian bumi yang mempunyai market dengan harga yang mahal dalam pasaran. Okey, ya. Saya telah establish lokasi kecurian itu. Saya juga establish syarikat dan juga individu yang terlibat. Saya juga establish agensi kawal selia yang telah menyiasat. Saya dah establish fact itu. Jabatan Immigration, mereka kuatkuasakan akta immigration. Jabatan Mineral dan Galian, mereka kuatkuasakan akta pembangunan mineral. Jabatan Perhutanan, mereka kuatkuasakan akta perhutanan. Dan saya ulang, di bawah enakmen Mineral Negeri Kedah 2004, di bawah kawal selia Pejabat Tanah dan Galian, pengarahnya Haji Suhaimi, sampai sekarang tidak membuka kertas siasatan. Ya, dan yang ini Menteri Besar Sanusi juga tidak pernah mengulas. Tidak pernah mengulas. Okey.
Saya juga establish bahawa pada 19 bulan 2 tahun ini, Menteri Besar Sanusi pergi sendiri ke lokasi kecurian. Tengok sendiri kawah besar, piping, makmal, rumah pekerja, berguni-guni rare earth yang telah dikeluarkan daripada perut bumi. Banyak mana? 365 guni. Sanusi tengok sendiri peristiwa itu. Daripada bulan Februari sampai sekarang, tak ada satu kenyataan pun daripada Sanusi menggesa pihak berkuasa, khususnya pihak kuasa negeri, untuk melengkapkan siasatan. Tak ada. Tak ada langsung. Bahkan pada peringkat awal bila saya tanya, dia menafikan. Dia mengatakan dia tak terlibat. Dia MB. Yang ini urusan MBI. Kemudian saya establish bahawa MBI ditubuhkan di bawah enactment. Dia satu entiti yang ditubuhkan di bawah enactment negeri. Tujuannya adalah bagi membolehkan seorang menteri besar berperanan di dalam entiti ini bagi mewakili kepentingan rakyat negeri Kedah. Saya sebut begitu. Yang ini juga beliau tak ulas. Baik. Ketika hiruk pikuk saya dedahkan dengan bantuan media tentang peristiwa kecurangan ini, saya nak tanya pula dengan saudara Sanusi hari ini. Kenapa keluarkan lagi surat pada 15 bulan 5 yang membenarkan syarikat Mahir Binari untuk masuk hutan yang sama, iaitu Kompaktmen 12, hutan simpan Bukit Enggang seluas 500 hektar. Surat pada 15 bulan 5 tahun 2023 kepada Mahir Binari dikeluarkan untuk memberi izin supaya Mahir Binari dapat masuk untuk tujuan pembangunan ladang hutan seluas 500 hektar. Mahir Binari ini milik siapa? Milik Ho Chung Ming. Ho Chung Ming inilah yang telah ditangkap. Jadi persoalannya adalah ketika dia ditangkap pada bulan 1 tempoh hari dan dia telah membayar kompaun 130,000. Dia juga kata Sanusi telah membayar kompaun bagi pihak MBI 500,000. Inilah Ho Chung Ming. Dia adalah Mahir Binari. Jadi yang saya tanya ni ialah, kalau dia sudah terlibat dengan tangkapan pada bulan 1, kenapa bagi lagi surat pada 15 bulan 5? Atas alasan pembangunan ladang hutan lah, maka Mahir Binari Ho Chung Ming ini mencuri ladang bumi. Pencuri itu dah kena tangkap. Dia dah kena kompaun. Dia dah bayar kompaun. Macam mana dia boleh kena tangkap? Sebab dia masuk untuk membangunkan ladang hutan. Dah kena tangkap. Okey ya. Tangkapan mula dulu bulan Januari tu. Dah tangkap dah. Kemudian bebas. 15 bulan 5 dia dapat lagi surat untuk izin masuk ke kawasan itu untuk tujuan pembangunan ladang hutan. Kompaktmen yang sama, Kompaktmen 12, hutan simpan Bukit Enggang seluas 500 hektar. Bila ni? 15 bulan 5 tahun 2023. Tak lama lepas itu, 22 bulan 6 dia ditangkap. Sebulan lepas itu dia kena tangkap. Jadi kita tanya dengan Menteri Besar Sanusi, sampai bila dia nak pertahankan insiden kecurangan ini? Kenapa mesti dikeluarkan lagi surat untuk orang yang sama yang telah ditangkap, yang telah dikompaun atas kesalahan menceroboh hutan simpan ya, pada tempoh hari, tapi dapat lagi surat. Jadi seolah-olah negeri Kedah ni Menteri Besarnya boleh bagi jalan seluas-luasnya, buatlah apa saja ya. Sebab aku sekarang Menteri Besar, populariti aku tinggi, orang muda sokong aku. Dia nak begitu, aku percaya. Dan dengan sokongan itu aku boleh buat apa saja. Itu soalan saya kepada Sanusi. Dia boleh elak untuk menjawab yang lain, tapi yang dia kena jawab, soalan saya, apa justifikasi Sanusi untuk 15 bulan 5 ni kerajaan negeri keluarkan lagi surat melalui Jabatan Perhutanan, surat kepada Mahir Binari yang merupakan syarikat yang terlibat dalam insiden kecurian dan telah diambil tindakan. Itu soalan saya. Saya nak tengok jawapan dia. Kemudian next sidang media saya akan bagi satu lagi pendedahan. Okey? Soalan. Ya. MBI dapat Kompaktmen 12 Bukit Enggang. Okey? MBI bagi pada jentik Sendang Berhad.
untuk tujuan pembangunan ladang hutan. Jentik bagi kepada Mahir Binari. Ini adalah fakta tu. Kan kita share fakta ni daripada hari mula. Ini adalah Jentik Datuk Liana, Mahir Binari Ho Chung Ming, orang Kelantan. Dia ada macam-macam lah. Projek di Kelantan pun ada, segala macam. Okey. Jadi tujuannya apa? Membangunkan ladang hutan lah. Ini tak cerita rare earth tadi. Tapi bila mereka bangunkan ladang hutan, mereka jumpa rare earth. Jadi mereka datangkan pekerja untuk meneroka hasil di situ. Okay. Dan ekoran daripada pendedahan, apabila tangkapan kes lori kemalangan tempoh hari, membawa kepada agensi kawal selia masuk ke kompaktmen itu. Sebab bila mereka interview pemandu kata dia ambil daripada hutan. Maka Jabatan Mineral pergi, Jabatan Hutan pergi, Jabatan Immigration pergi, Jabatan Tanah Galian pergi ke kawasan itu. Ya tak? Itu adalah kawasan yang telah diusahakan sebagai ladang hutan atas surat oleh Jentik yang melantik Mahir Binari di atas tanah milik MBI. Dan semalam masa sesi temu bual Sanusi dengan Papa Gomo, dia sebut dia nak beritahu Saifuddin bukan Sulaifat yang curi. Yang curi itu Ho Chung Ming. Kalau kamu tahu Ho Chung Ming curi, kenapa kamu bagi lagi surat? Itu soalan saya. Semalam dia muncul live dengan Papa Gomo. Dia ingatkan saya, tak apa, yang tu saya akan jawab kemudian lah, simpan dulu. Sulaifat ni peranan kat mana, betul ke dia tak curi? Tak apa, yang tu kemudian. Tapi yang saya nak tanya, kalau malam tadi kamu akui Ho Chung Ming yang curi Saifuddin, dia kata bukan Sulaifat, tak apa, kamu pertahan Sulaifat, silakan. Kamu sendiri sebut Ho Chung Ming curi. Soalan saya, kenapa 15 bulan 5 Ho Chung Ming dapat surat lagi untuk masuk curi lagi? Itu soalan. Ya. Agensi kerajaan negeri ini, Jabatan Pejabat Tanah dan Galian, Jabatan Perhutanan, Jabatan Mineral Galian, Jabatan Guna Sama kan. Betul saya establish kan. Sama ada ayat tu menuju ke situ atau tidak. Kita tengok dulu. Agensi Persekutuan adalah Jabatan Immigration. Tangkapan 52 orang, mereka siasat dibuat akta immigration. Dokumen tak cukup, dokumen expired, overstay, mereka ambil tindakan. Mereka jalankan tugas. Yang kedua, Jabatan Hutan. Mereka siasat, mereka charge di bawah menceroboh hutan simpan. Entah, masuk ke kawasan itu atas nama membangunkan ladang hutan, membawa kepada mereka masuk, kemudian mereka jalankan usaha cari kali. Itu Jabatan Hutan sekurang-kurangnya siasat kenakan kompon. Kalau tanya saya, ringan sangatlah kompon. Kompon boleh dibayar tanpa kehadiran peguam pun boleh pergi tolong bayar. Okey ya. Yang ketiga, pihak polis ongoing lah. Itu saya tak mau campur. Seperti Sanusi kata, saya gunakan semua akses maklumat saya. Ya, itu dakwaan dia. Saya kan Setiausaha Agung Parti. Saya kan Setiausaha Pakatan Harapan. Rekod kami masa jadi pembangkang ni, berapa banyak skandal kami dedahkan tanpa perlu kerjasama agensi pun. Kami buat sendiri, kami baca. Apa yang menghalang saya membaca enakmen Mineral Kedah tahun 2004? Chapter 11, Section 167, 68, 69, 170. Chapter ni mengatakan tentang apa? Bidang tugas pengarah tanah dan galian untuk menyiasat pihak yang terlibat. Yang ini saya tekankan berulang kali, tak ada satu muka surat kertas siasatan pun dibuka. Soalan itu wajar ditanya kepada Sanusi, sebab dia pengurusi MBI. Pengarah tanah dan galian adalah panel penasihat yang Sanusi lantik dalam MBI. Insiden ini berlaku dalam tanah milik MBI, pelanggaran terhadap Chapter 11 Enakmen Mineral Kedah tahun 2004, satu pun tak dibuat siasatan. Jadi soalannya, apakah ini ada percubaan untuk melindungi? Saya kata mirip, ya, nampaknya ke arah itu. Saya tak mau buat dakwaan kasar lagi, ya. Hakikat bahawa tidak memulakan siasatan itu pun menyalahi enakmen Mineral Kedah. Di bawah tajuk persubahatan. Perkataan dalam enakmen Mineral itu adalah tidak mengambil tindakan itu terbabit di bawah persubahatan. Perkataan kuncinya subahat.
ditambah jadi persubahatan. Maknanya apa? Tahu kejadian berlaku, tapi agensi berkenaan tak buat tindakan. Ya. Jadi saya ajak rakyat Kedah kita buat laporan polis abang kali. Sebab agensi berkenaan tak jalankan tugas dia. Sekurang-kurangnya Jabatan Immigration buat, Jabatan Hutan buat, Jabatan Mineral dan Galian buat. Di bawah Akta Pembangunan Mineral dipahamkan sekarang ada kepada penasihat undang-undang kementerian. Tapi yang muskil saya ni adalah pengarah tanah dan galian. Yang itu saya muskil. Jadi apakah ini ada elemen melindungi? Hanya dia boleh jawab, hanya Datuk Sanusi boleh jawab. Kita tengok reaksi dia. Tapi dia kena jawab dulu. Kalau dia tahu Ho Chung Ming adalah pencuri, dia sebut semalam dalam live dengan Papa Gomo, soalannya 15 bulan 5 kenapa dapat surat lagi untuk masuk lagi sekali kawasan itu. Okay, ya? Itu dia. Enactment mineral ni juga sebut bila sudah di-identify lokasi kecurian, kawasan kecurian itu patutnya di-cordon. Cordon, aku bahasa Melayu, dikepung lah, dikawal kawasan kecurian. Tapi bukan dikawal, bahkan dimusnahkan semua evidence semua dimusnahkan. Jadi kalau kes ni nak berterusan melalui agensi penyiasat, mereka sudah tentu akan menghadapi kesukaran. Sebab itu saya kata 365 bunyi yang ditangkap kali kedua itu sekarang disimpan di stor Jabatan Hutan, di SAID. Tapi apakah stor itu ikut spek? Bahan rare earth ni kan berbahaya. Peninggalan dalam hutan sana, kawah besar yang mengandungi air yang penuh dengan sisa kimia. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah, LSAM, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah patut pergi ke sana, ambil ambil sampel air tu, hantar ke makmal. Betulkah sisa air tu adalah sisa yang selamat? Dia kena ada treatment pula ke situ. Ini soal ancaman terhadap punca sungai, pencemaran, dia meluap ke udara dan segala macam. Kemudian stor tempat simpanan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Saya fikir itu otoriti mereka lah. Sebab itu kan dah jadi kawah besar, lebih besar daripada bilik ni, lebih besar daripada bilik ni. Dan kalau tengok tempat tu, dia sangat curam. Dia punya bulatan macam kawah besar, curam, diletak plastik, biawak masuk pun mati. Sebab dia tak boleh naik balik. See? Tengok tu. Yang ini. Ini Lembaga Sumber Air Negeri Kedah kena masuk ambil sampel air ni, hantar ke makmal, buat analisis kandungan kimia dia macam mana, ke mana nak disalurkan. Kalau nak diselamatkan apa? Sedut, masuk dalam tangki, buang cara. Mesti ada otoriti, tak boleh biar saja. Inilah pendedahan saya. Ini bukan soal Saifuddin lawan Sanusi. Ini adalah soal pendedahan tentang inkompetensi seorang menteri besar. Kelemahan dari segi tata kelola. Ada aspek kelemahan dari satu atau dua agensi yang mengawas dia. Ini soal kerugian hasil bumi pada rakyat negeri Kedah. Ini soal seorang menteri besar yang bila terlibat cuci tangan mengatakan tak tahu. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Ini lokasi semasa. Dan yang ini yang saya tunjuk, Datuk Sri Sanusi melawat dari sini. Dia dah sampai dah. Dia duduk kat tebing tu lah. Betul-betul duduk kat tebing. Dan kawasan ini perlu 4 pintu pagar keselamatan untuk lepas. Dia masuk. Ni 19 hari bulan 2. Dia dah masuk, dah tengok kawah dah. Yang menjadi kemusykilan saya, daripada jalan besar sampai ke lokasi kawah tu, 4 pintu pagar keselamatan yang diletak oleh MBI. Macam mana boleh 365 dan sebelum tu lori 180 kampit boleh keluar melepasi 4 kawalan pintu pagar? Macam mana? Dia kena jawab tu. Dilarang masuk tanpa kebenaran tapi hilang biji. Next. Ya. Lama dah lama. Ya. Sorry, ada. Itu tahun incorporation tahun 2020. 2 bulan 7. Ya, Sanusi jadi menteri besar dia. Mei tahun 2020. 17 Mei. Saya baca news 17 Mei. News. Dia mungkin jadi besar 16 kot. Ya.
Jadi incorporation pada tahun 2 bulan 7 tahun 2020 selepas Sanusi jadi pengusaha. Ini kena teliti selalu penggerang ada. Dia lah owner sebab dia ada 1 juta share. Itu Nanyang, bukan Nanyang Xiaopao yang salah tu. Nanyang. Jadi ini kan dah establish. Dia tarikh ni kata saya berterupa dia tengok 2019 mana Sanusi menteri besar lagi. Betul lah. Tapi lepas kamu jadi menteri besar kamu masuk ke kepentingan FBI. Cungming dia yang kena tangkap. Kena tangkap bila ni? Bulan 1. Okey. Ditangkap bulan 1 dapat lagi 15 surat. Jadi Sanusi kena jawab lah yang dia kata tak tahulah. Okay, dalam rekod immigration mereka dah keluar. Ya. Tapi mungkin mereka masih hubungi Sanusi. Sanusi mungkin boleh beritahu. Okay. Saya tak tahu tentang dia, tapi saya dihubungi oleh pejabat saya dihubungi oleh saudara Amin Idris untuk memaklumkan jemputan debat, dan saya beritahu saya bersedia lah. Lepas tu saya terus fokus debat, fokus ceramah, kempen, sehingga saya baca news pagi ni katakan Sanusi tolak. Saya fikir itu platform terbaik. Saya ada fakta, dia ada maklumat, bentangkan, biar rakyat Kedah buat penilaian. Itu je. Sebenarnya hujah lawan hujah macam Sanusi sudah sebut, di Malaysia sudah hilang kebebasan bersuara. Tapi bila platform bersuara diberikan, dia tolak. Saya boleh bagi kalau dia kata, okey Saifudin, kamu dakwa pencurian berlaku di hutan simpan. Ada bukti? Saya tunjuk gambar. Dia kena jawab, tak ada lah. Kalau dia kata, kamu dakwa saya buat masuk Sulaifat dan Huang Ziyi sebagai pas lawatan iktisad. Saya tunjuk surat. Dia kena nafi ini bukan surat saya. Contoh. Okey. MBI bahagian sumber manusia buat aduan polis mengatakan kedua ni bukan majikan. Okey, tak ada masalah. Jadi MBI patut buat laporan polis ke atas kedua-dua itu kerana menipu immigration. Sebab dalam kolom majikan mereka letak menteri besar incorporated. The onus is on them, bukan atas saya. Saya dah buktikan bahawa mereka majikan mereka MBI. Jadi MBI patut jawab. Jadi siapa yang patut jawab? Sanusi. Melalui apa? Satu caranya debat. Tapi dia menolak. Mereka saya kata 365 kampek dicuri. Saya boleh tunjuk bukti. Bukti ini juga dilaporkan di kalangan rakyat di Kedah. Ya, ada yang individu, seorang daripada Sen ke Bali nama Sobri. Saya tengok Facebook dia, sebahagian besar maklumat saya ada kat situ pun. Sebab tapi nak Sobri ni semua satu watak rakyat di Kedah. Tapi bila saya bagi weightage sikit, Saifuddin Nasution, Pakatan Harapan. Jadi media pun bagi liputan besar sikit. Saya fikir bahawa banyak inisiatif yang telah dimulakan oleh NGOs, oleh individu di negeri Kedah. Aduan orang kampung tentang lori keluar masuk. Mereka buat aduan. Semua tu saya collect balik. Saya susun dalam buku merah saya ni. Saya bukan perlu buat agensi untuk pick up saya. Tak perlu. It's simple. Semua ni inisiatif mereka. Ni orang kampung. Jadi debat itu, saya rasa Sanusi masih ada masa untuk mengubah fikiran dia. Dia kemukakan fakta dia, dokumen dia, saya kemukakan. Dan rakyat negeri Kedah buat penilaian. Syaratnya tak boleh maki kepala bapa. Itu je. Sudah.
rasa. Saya tengok begini ya. Semua petunjuk, kalau kita nak istilahkan ini sebagai satu skandal kecurian, semua petunjuk sudah pun menuju ke arah itu. Semua petunjuk. Okey ya. Tapi kerana watak Menteri Besar ni, dia sebelum ini dia selamat. Apa pun dia selamat. Kalau masih ingat misalnya masa PKP, dia didedahkan oleh seorang perempuan biasa, rakyat biasa, memandu uji Fort Capital. Okey? Cuba tengok reaksi awal. Mula-mula pejabat dia serang. Ini fitnah, pembohongan. Sampaikan perempuan suri rumah tu, dia social media account dia kena tutup, kena serang, kena maki hamun macam tu sekali. Dan akhirnya Sanusi dikompam RM1,500. Okay. CCTV semua establish memang dia pegang steering. Okay. Lepas pada episod tu dia selamat sebab dia dijulang oleh pengkagum dia. Dia boleh langgar, dia boleh buat apa saja. Victimnya adalah suri rumah itu. Sampai tutup account, punyalah kesan serangan dia. Dan itu juga yang saya lalui sekarang. Bukan? Cuma saya tak tutup account lah. Okay? Saya berdepan juga. Saya yakin hujah lawan hujah. Baik, apakah ia skandal? Baik. Yang pertama, ada atau tidak dalam pengetahuan Menteri Besar? Jawapannya ada. Yang kedua, ada tak dalam pengetahuan agensi kerajaan negeri? Jawapannya ya, ada. Yang ketiga, apakah ada elemen tentang penglibatan agensi kerajaan negeri? Jawapannya ya, crystal clear. Menteri Besar diperbadankan. Lokasi ini legally belong to them. And they have entered into a legal agreement with other parties. Jentik, Mahir Bina, Jangka Bakat, Prospek Suria Kedah, semua ada. Okey? Dan apa yang berlaku? Kecurian. Dalil tangkapan dibuat, pihak berkuasa undang-undang ambil tindakan, sebahagiannya dipenjarakan, sebahagian masih lagi disiasat. Pun ada elemen itu. Kalau tak ada elemen kecurian, kenapa Ho Chi Minh bayar denda RM630,000? Kenapa tak ada elemen kecurian? Kenapa MBI dikenakan kompaun oleh pengarah tanah dan galian Fauzi Musaffar? Semua ada. Kemudian yang menjadi skandalous adalah apakah ada unsur cover up. Ingat skandal Nixon Gate? Ya, bila diberi what, who, how, when, semua ada. Elemen yang mampu mereka buat adalah cover up. Ini elemen cover up ada. Senyap. Pergi tak di kawasan tu? Pergi. Bila? 19 bulan 2. Ambil tindakan tu tidak? Tidak. Maksudnya cover up. Cover up yang paling jelas adalah bila agensi kerajaan negeri, pejabat tanah dan galian langsung tidak menyiasat ketika enakmen Mineral Kedah 2004 itu. Khususnya saya zoom in kepada chapter 11, section 167, 168, 169, 170. Precisely saya share dengan media tempoh hari. Okey? Jadi elemen cover up itulah menjadikan scandalousnya. Okey? Dan siapa yang menanggung kerugian? Yang menanggung kerugian adalah rakyat Kedah. Siapa merupakan the biggest beneficiary? The biggest beneficiary adalah MBI yang dipengusikan oleh Sanusi. Okey, jangan lupa bila tangkapan dibuat, saya pun dengar ucapan Haji Sobri sejurus selepas dibebas. Dia mengaku ada orang datang bagi duit kepada PAS RM1 juta dan bagi serahan itu di komplek PAS Kota Sarang Semut. Dia sebut, cuma kita bagi tahu dia bagi balik. Yang tu dia abang bagi balik lah. Yang tu biar SPR yang cari. Maksudnya ada elemen penyerahan wang berlaku. Itu disebut oleh CEO. Cuma yang dia sebut dia tak ambil. Okey, kita bagi benefit product tu sebab sekarang sedang siasatan. Okey. Jadi menjawab soalan Datuk Zaini, saya kata dengan semua kayu ukur itu, yes, ini persis atau mirip sebuah satu skandal at the expense of rakyat negeri Kedah. Ya. Dan saya tak hit below the belt. Walaupun diancam dengan aduan polis serta mahkamah, saya stay firm. Saya stay firm. Rakan-rakan media tahu from day one. Bila saya kongsi dengan penuh tanggungjawab dan saya ambil accountability atas apa yang berlaku. Itu dia. Alright.
bila saya buat siri pendedahan ini, saya buat atas jaket saya sebagai Setiausaha Keadilan, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan yang ada interest dalam pilihan raya negeri. Nota. Tapi semua orang tak boleh buang daripada dahi saya. Saya juga seorang menteri dalam negeri. Seperti Sanusi, dia adalah pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Perikatan Nasional. Dia tak boleh buang imej sebagai menteri besar. Ada, kat situ ada. Baik. Bolehkah saya mengarahkan polis atau SPRM untuk menyiasat setelah saya dedahkan? Saya tak boleh arah. Saya cuma boleh sebut sepatutnya berlaku siasatan. Oleh siapa? Oleh pengarah tanah dan galian. Mengikut enakmen apa? Enakmen mineral Kedah. Okey, sepatutnya dibuat. Bila tak berlaku, sepatutnya ini mengundang untuk dua agensi kawaslia ini memulakan. Sepatutnya. But can I instruct them? I can't. Ayat ni dia garis tipis. Ya, media boleh laporkan dengan jelas Setiausaha Agung Keadilan. Okey, mendesak. Okey, pihak berkuasa khususnya polis dan SPRM untuk melihat perkara ini. Perkara apa? Kegagalan pihak berkuasa negeri khususnya Pejabat Tanah Galian untuk membuka ketasiasatan kes ini. Itu boleh. Jadi nanti tengok jelas Saifuddin salah guna kuasa mengarahkan polis. Jadi dia buka begitu ruang. Okey ya. Sebab itu ni saya nak tunjuk. Ni gambar Sulaifat ni. Ini masa dia bagi sumbangan face mask. Ni saya ambil daripada mana ni? Urus dia penerangan Darul Aman. Sanusi punya medium penerangan. 6. Ini yang kami mula sedut lah. Tapi gambar ini adalah pada ketika dia bagi 150,000 face mask kepada Sanusi. Itulah Sulaifat yang dia kata tak kenal. Dia kata adalah jumpa Mandy bawa. Dia kata Mandy. Ni Mandy tak ada. So satu demi satu. Ini bukan sumber saya. Sumber ni urus dia penerangan Darul Aman, Sanusi punya jentera penerangan. Ini Sulaifat. See, satu demi satu. Jadi yang tadi Datuk, saya sebut Saifuddin Nasution Setiausaha Agung Keadilan. Ya. Boleh. Ya. Ha? Boleh. Ani biar. RI biar. Saya tak ada maklumat. Lepas tu saya minta, mana Astro? Astro dah? Nanya Astro pun kadang tapis sikit. Benda besar tu. Kecuali lah kalau Sanusi input strategi preempt, nak insight kemarahan orang kan. Itu serius lah sebenarnya. Saya pun tak ada maklumat sehingga saya baca kenyataan polis. Yang pertama, minta Astro minta maaf. Yang kedua, tarik balik. Ya, tak bagus yang suasana kita bertarung macam ni. Kita bawa elemen macam yang tak pasti itu tak bagus. Baik, itu satu. Apakah ada kemungkinan saya tak boleh jawab bagi pihak itu sebab penguatkuasanya polis? Macam tadi tu saya tanya, apakah saya nak menggesa? Saya dedah ni pasal PTG tak ambil tindakan ni, saya ingat dah 4-5 hari tu. Media pun dah lapor. Ya, itu tak ada ni. Dalam enakmen itu pun sebut perkataan persubahatan tu adalah kerana kegagalan bertindak. Itu pun ada. Soalnya siapa nak bertindak? Teori saya ialah sebab pengarah tanah juga adalah panel penasihat MBI. Okey, agar dia nak siasat syarikat yang ada MOU dengan MBI. Kat situ konfliknya berlaku. Jadi saya amati setakat ini Sanusi tak respon terhadap fakta-fakta yang berupa dokumen, surat dan sebagainya. Okey. Sebaliknya dia kata saya menggunakan kedudukan saya untuk aset. Maklumat ni tak aset gitu. Dia boleh tanya orang MBI, senang semua dengan dia. Ya, yang tulis surat tu MBI. Ya. Kadang-kadang surat ni muncul sebelum saya dedah pun surat dah muncul dalam Facebook kan. Saya cuma sedut dari situ je. Okey. Okey, tuan-tuan, komen saya lah, kita pun tahu sebelum ni kan. Mula-mula tu dia cakap dia tak kenal lah yang apa Sulaifat lah apa semua tu. Lepas tu dia dah kenal pula. Lepas tu ada gambar dia pilih apa raya pula. So macam-macam lah. So kita nampak semakin hari semakin kantoi, semakin hari semakin kantoi. So kita berharap rakyat Kedah akan
Kalih bagi sama dengan Kerajaan Persekutuan menyokong kerajaan perpaduan. Semoga banyak kebaikan dapat dibuat untuk Kedah jika sama dengan kalih bagi sama dengan Kerajaan Perpaduan. Okey, jangan lupa menyokong Kerajaan Perpaduan. P.M. Anam Rahim. Assalamualaikum.